Malaysia saja. Okay, sebelum tu, Koyit, can you tell us what is your favourite food? Yeah. Uh-huh. My favorite food is egg. Egg. Mm. What is egg in Malay? I like egg so much. I like egg so much. Egg bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu. Telur lah. Telur. Okay. Agi. Okay, you like egg kan? Yeah. Okay. Ayah agi. Okay, yes, that is correct. Koyit dia memang sangat-sangat suka telur. Okay, but today I'm not going to share you how to do hack guna telur guna egg, but we're going to use in particular the egg shell, kulit telur tu. Okay, kulit telur tu yang kita akan buat hack kita untuk hari ni. Okay, sementara dia nak cerita ni, Koyit pergi ambil kulit telur tu yang dia tengok atas meja. Tak tahu, tanya kat abang. Tanya kat abang. Ada di suruh abang simpan semalam. Okay, so egg ni, kenapa egg ni sangat special, sangat baik untuk kita punya garden. Here are the few reasons why egg shell is very good for your garden. Okay, so number one is that egg is a very, ini semua orang tahu, is a very good calcium source. Dia kaya dengan kalsium. Okay, tengok. Okay, this egg. Okay, I want to show them. Ini you bopor you cook the egg you become this. Okay. See the egg, Ni egg shell ni. Okay, dekat sini kat rumah ni, setiap kali kita masak menggunakan telur dan kulit ni, kita akan simpan untuk kita punya garden. Macam mana cara nak guna? You stay tuned. I'm going to share with you all how to use this egg shell. Okay, alright. Okay, so egg shell ni, number one tadi yang cerita tadi ialah ia adalah satu source of calcium. Calcium dia sangat tinggi dekat dalam kulit telur ni. Okay, I'm done. Okay, you're done. Okay, thank you so much, Khalif. Alright. Okay, yeah. So calcium is very important for plant growth, untuk development of roots, and juga untuk pertumbuhan pucuk baru lah, shoots pucuk-pucuk baru tu. Bila kalsium dia mencukupi, dia semua dia akan perkembangan pertumbuhan dia akan menjadi lebih baik. So that is calcium. Then number two is that pH buffering. Maknanya pH buffering ni maknanya kadang-kadang tanah, macam last week I share pasal kopi kan. Okay, kalau kita terlebih bubuk kopi, tanah tu akan jadi acidic, berasid. Jadi kalau tanah tu terlalu berasid, certain tumbuhan tak sesuai, dia akan membantutkan pertumbuhan tu. So tujuan kita guna egg shell bila kita letakkan egg shell dekat tanah tersebut, dia boleh meneutralkan asid tersebut, tanah yang terlalu berasid. Itulah pasal dia kata dia buffering. Dia akan meneutralkan, dia akan bagi balance dia punya pH untuk tanah tersebut, antara berasid ke beralkali. Dia akan jadi meneutralkan. That's why some people say it is dia buffering the pH punya bacaan untuk dalam tanah tersebut. Okay, and then the next one is that, pernah dengar tak slow release fertilizer? Okay, slow release fertilizer tu memang ada jual lah, banyak kalau tengok dekat mana-mana memang ada jual. Slow release fertilizer means fertilizer yang mana yang bila kita letak kat dalam tanah tu, dia akan mengambil jangka masa yang tertentu untuk release dia punya nutrient tu ke dalam tanah. Okay, selalunya kebanyakan slow release fertilizer ni is sintetik lah. Sintetik ada juga organik, tetapi kebanyakannya adalah sintetik. Okay, sintetik fertilizer dia akan keluarkan dia punya nutrient tu pelan-pelan melalui dalam tempoh jangka masa yang tertentu. So this is also a slow release fertilizer. Kenapa? Kerana kulit telur ni dia nak terurai, dia nak decompose, takes time. It takes lots of time, longer time untuk decompose the egg shell. So jadi itu adalah satu bentuk slow release fertilizer. Semua dia bawa ini, tunjuk semua orang. Okay, and then dia adalah slow release fertilizer yang mana dia steady supply of orang tak nampak tadi. Dia ada steady supply of calcium. Pelan-pelan dia release calcium ke dalam tanah tersebut. Okay, so that is what I mean by slow release fertilizer untuk egg shell ini. Dan seterusnya ialah egg shell ni adalah boleh digunakan sebagai untuk mengelakkan daripada serangan perosak, terutama sekali apa dia?
apa dia, sorry tu, cat got my tongue. Terutama sekali snail snail, siput dia boleh mengelakkan serangan siput pada anak-anak pokok sejenis ni. Kerana eggshell ni yang dah dihancurkan ni, kita taburkan dekat sekeliling pokok-pokok yang kecil ni. Bila snail tu datang, benda tu akan melekat, telur tu akan melekat dekat badan dia. Bila dia melekat kat badan dia, dia jadi rimas. Dia jadi rimas, dia tak boleh nak bergerak. Jadi dia will go away from your seedling tu. Jadi terselamatlah seedling tu. Memang siput adalah satu masalah yang besar dekat garden, especially masa musim hujan, dan juga untuk anak-anak pokok yang kecil. Dan memang kalau kita tak jaga, kita tak kontrol, esok ada, hari ni ada, esok tak ada, hari ni ada, esok tak ada, hari ni kita tanam dah naik, esok dah hilang. Itulah penangan daripada snail So that is a deterrent for pests, especially snail untuk eggshell ni. And finally, ia boleh improve soil structure. Maknanya kulit telur ni kita hancurkan, kita letak kat atas tanah ataupun kita gaulkan ke dalam tanah, we mix it together with the soil. Dia akan ada ruang-ruang kosong antara soil tersebut. Dan ruang-ruang kosong ni akan apa dia akan improve structure kerana ruang-ruang kosong ni dia akan improve soil structure. Maknanya dia ada ruang-ruang kosong antara soil tersebut. Ruang-ruang kosong ni lah akan membolehkan pengaliran air yang lebih baik dan juga pengudaraan yang lebih baik. So drainage and aeration of the soil. Okay, apa dia nak cakap apa? Hai kawan-kawan. Tui biaya ada show ko dengan keyboard ada tui yang show mas dengan keyboard. Okay. You have to say that, ask them to subscribe. Yeah. People, video like subscribe this video. Don't forget to subscribe this video. You get by a million subscribe on this channel. Don't get subscribe thumbs up. Thumbs up. Alright, thank you. Okay, sebelum kita teruskan, dengar aku cakap tadi please press your thumbs up and subscribe and subscribe our channel and then press like thumbs up. Okay, bagi kita punya subscriber ramai-ramai, banyak million okay, so before I teruskan, let me remind you, terima kasih banyak-banyak kerana spending your time with us, the 3Q's Garden in our live session ni, gardening hatch with the 3Q's Garden. Okay, this program ni I tak specify any specific charges for this to join this program. Every weekly program, every Saturday 5.40 petang I will be sharing live kat sini, gardening hatch with the 3Q's. I tak setkan sebarang fee ke apa, but kami sangat-sangat appreciate your sincere contribution sumbangan ikhlas daripada tuan-puan dan puan-puan semua. Sebelum tuan-puan tengok this session live ni, dekat betul-betul sebelum session ni I ada share one post di mana I appreciate your contribution, dan my QR code ada dekat sana kalau tuan-puan ingin memberikan sumbangan, donation or contribution to this show. We appreciate any amount of contribution. Setiap sen tu sangat-sangat kami hargai. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kami ada dapat 2 orang anonymous donor to our yang scan tadi sebelum start tadi, and we would like to thank you so much. Kami tak tahu siapa yang scan QR code tadi dan give us your contribution. Dia tak bagi tahu pun, dia tak reveal himself pun siapa dia, him or herself tu, but whatever it is, mesti dia ada tengok sekarang ni. Thank you so much for your contribution. Seterusnya kita sambung sikit je lagi. Tadi kita dah cerita apa benefit dia, and then macam mana cara kita nak menggunakan this eggshell ni. Cara kita nak gunakan, kita tak boleh lah guna seketul-seketul terus macam ni first of all, pergi jatuh lah, ambil First of all, kita kena basuh dia betul-betul dulu lah. Kita kena basuh tapi tak payah pakai sabun, tak apa. Kita basuh dengan air biasa, air singki biasa. Kita basuh dia betul-betul, dan sebaik-baiknya kita jemur dulu. Kerana dekat dalam kulit, dekat dalam tu dia
dia bekas telur kat dalam ni, bekas telur kat dalam ni. Inside here dia kadang-kadang mungkin ada apa dia, patogen yang tak baik untuk tanaman kita, atau bakteria yang tak elok untuk tanaman kita. So jadi bila kita tak basuh dia betul-betul, dia mungkin akan merosakkan tanaman kita, ya. Dia akan merebak, dia akan membiak dan merosakkan tanaman kita. So the best thing is kita basuh dia dulu, basuh dia elok-elok, dan kemudian kita jemurkan. Jemur tu optional, tetapi yang penting tu kita basuh dia betul-betul. Dan kemudian kita crush it, kita hancurkan dia, dan baru kita letakkan dekat mana-mana tanaman yang kita nak letak. Ya, kalau rajin kita tumbuk rajin. Dan kalau sebenarnya kalau cuba you all can Google sendiri, you can Google yourself eggshell powder. Ada orang jual ada orang jual eggshell powder. Anyway, you can Google, you tengok memang ada orang jual. Mahal tau. Dia memang take the effort kutip telur. Memang kalau saya jual pun saya akan jual mahal lah, kerana banyak, there's lots of effort into producing the eggshell powder. Kerana you have to collect the eggshell, kita kena basuh, and then kita kena jemur. Ya, of course kita kena jemur sampai kering, baru kita boleh pound it to become powder. So jadi kita kena jemur betul-betul. After kita jemur betul-betul, kita kena tumbuk dia sampai jadi halus, dan baru kita packing dan kita jual. Tak tahu berapa ribu kulit telur yang kita kena kumpulkan untuk kita pound to make it a powder, or maybe half a kilo powder of eggshell powder. Memang sepatutnya mahal lah. So instead of beli, kita boleh buat sendiri macam ni. Tak payah nak pound sampai jadi powder. Kita crush it dengan tangan macam tu saja, dan kita taburkan dekat tanaman yang terlibat. Okay, itu satu cara lah. That is one way. Another way to do it is that you boil your eggs. Untuk buat hard boiled egg, nak buat hard boiled egg ataupun nak buat telur setengah masak, kita mesti guna air panas kan. Kita rendamkan dekat dalam air panas kan. Okay, air tu jangan buang. Kita sejukkan dulu air tu. Ya, kita biar dia sejuk dulu, dan kemudian kita siram anak pokok kita dengan air yang kita rebus telur tadi. The water from boiling eggs tu. Okey, itu saja. Kita siram pokok dengan air rebusan telur tadi. It is also dia akan memberikan the same benefit as using the eggshell tadi itulah. Macam tu saja. So jadi jangan kita buang lah lepas kita rebus telur tu. Jangan kita buang. Kita gunakan untuk kita siram pokok. Itu saja cara nak guna dia. So there is two way you can do it. Kita crush dia. Kita hancurkan dia sehalus yang boleh. Pakai tangan saja pun jadilah. Kita taburkan dekat atas tanah berhampiran dengan pokok yang terlibat. Dan ataupun kita rebus telur, air tu kita simpan, dah sejuk kita siram atau spray pokok macam biasa. Itu saja caranya. So very easy, very simple. And finally, one more thing I'm going to share is that sebenarnya I really cannot explain why, but kalau you plant something and you plant anything dan dia tak mau berbuah, dia tak mau berbuah. Okay, by the way, I'm talking about tanaman-tanaman kecil, contohnya macam cili, terung. Okay, kalau tanaman ni dah tanam dah lama, dah sampai tempoh dia, tapi dia tak mau berbuah, dia tak mau keluar cili, dia tak mau keluar terung. Kalau keluar pun mungkin keluar satu sebiji, lepas tu tak keluar, tunggu dah lama, tapi dia dah matang lah, dia tak mau keluar. So apa yang kena buat, apa you boleh buat, you tabur kulit telur tadi tu dekat pokok yang tak mau berbuah tadi tu, and you see dalam masa kurang-kurang seminggu lebih kurang, dia akan mula berbunga dan dia akan mula berbuah. I cannot explain why, kerana kalau kita ikutkan apa yang terkandung dekat dalam telur tu, tak ada apa-apa yang boleh explain mengapa dia boleh paksa pokok tu berbuah. Tetapi benda ni menjadi itu yang selalu saya buat dekat sini. Pokok, kadang-kadang pokok kita tanam tu dah lama dah sampai tempoh dia, tapi dia tak mau berbuah. So I taburkan kulit telur, biasanya dalam seminggu lebih kurang macam tu dah mula nampak dia keluarkan bunga. Okey, tapi janganlah buat dekat, I'm talking about this type of plants. So jangan guna dekat, janganlah kalau pokok pelam ke rambutan ke durian tak membuah, janganlah buat benda macam ni. It doesn't work that way. Itu hanya pokok-pokok kecil dekat dalam garden kita tu. Okey, itu adalah tips kita untuk hari ini. 3 menggunakan kulit telur. Okey, and I hope
tuan-puan mendapat manfaat dia pada hari ini. That's what, macam saya kata tadi, hari ni I'm going to keep it very short and simple. Kita share pasal telur. Dan sebelum kita mengakhiri program pada hari ini, kalau ada apa-apa suggestion, ada apa-apa teguran, ada apa-apa cadangan ke apa, so please write your comment kat bawah ni ke, ataupun boleh PM itu directly nanti, ataupun boleh gunakan link yang ada kat ini. Kalau dekat dalam sini boleh klik link kat bawah tu, dan kalau dekat TikTok ni boleh klik link dekat dalam my profile tersebut. Okay, kami sangat menghargai your donation, your contribution to this program, and also please support our online store. Kami ada online store yang ada beg oren tu, and online store here, dan juga ataupun boleh contact me directly if you need anything. Kita ada banyak pelbagai hasil kebun tepi rumah, boleh ada dekat situ, yang ada dekat bawah tu, dan hasil kebun kecil tepi rumah kami dan rakan-rakan. Dan juga kami ada biji benih, biji benih kami ada banyak. Kalau tengok dekat store yang oren tu, kami punya biji benih tu ada lebih kurang, I think dalam 40 lebih jenis biji benih yang kami ada. All heirloom seed. Kami tak guna hybrid, kami tak ada hybrid. Dan kami tak ada hybrid. Kami tak ada hybrid seed, semua heirloom seed. Ada 40 lebih jenis. Tapi yang biji benih tersebut, kalau tuan-puan mengikuti saya daripada platform color hitam ni, you cannot purchase here. Pasal I tak tahu pasal apalah, daripada I start my store dekat sini ni, every time I try to list biji benih kat sini kena reject. Every time I buat kena reject. I pun tak tahu apa masalahnya dengan biji benih dekat platform yang ini. Every time I buat mesti kena reject. Sedangkan dan yang paling the funny thing is the title of the posting, the listing tu, kalau I tulis kat sana biji benih, immediately dia akan reject. Dia kata violation, violated product. I pun tak tahu kenapa lah, dia susah apalah, takut sangat dengan biji benih. Type biji benih saja immediately kena reject. Kalau I adjust sikit dia punya ejaan tu, boleh lepas. Tapi nasib lah, seminggu, 2 minggu, 3 hari, 2 hari kena reject juga. Kena ban juga. Dia listing tu kena remove juga. I don't know why, kenapa tak boleh